cara tak adalah tu sangat pun macam nak betulkan balik lah kalau ada yang silap buat kan sepanjang kamu belajar ni. Okay, so kita tengok balik lah, try tengok satu example of past year. Okay, kita try tengok dia punya skema jawapan and then sambil tu saya beritahu lah apa benda yang silap dia, apa benda semua tu Okay, so sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, so sekejap saya share screen. Okay, boleh nampak tak skrin saya kat depan ni? Boleh madam. Boleh Okay, so ni saya buat tahun 2021 okay, semester 2 punya. Okay, so sebelah ni adalah contoh skema jawapan dia lah yang dulu saya ada sebab saya ada satu kopi je. Sebab masa batch ni saya ada ajar, saya adalah dia punya kopi dia. Okay, so kita tengok soalan ni, saya tak adalah buat satu-satu tau, kita just go through and then kita tengok jawapan dia and then saya bagi tahu lah apa benda yang kamu kena buat dalam dia punya solution tu. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. So soalan yang pertama, sekejap ni. Okay, so kita ada soalan yang pertama. The function gx is defined by the figure. Okay, dekat question 1a. So find untuk limit yang pertama x infinity to positive. Okay, and then limit of gx when x to infinity ke arah left side. And then limit for gx and then definition of continuity to check is it gx is continuous at x equal to 5. Okay, so kita tengok dia punya gambar rajah dia sekarang ni. So yang pertama, okay, untuk question 1. Okay, so ini adalah dia punya gambar rajah dia Okay, so tadi soalan yang pertama minta cari limit bila x tu adalah ke arah infinity positif dengan limit ke arah x infinity negatif. Okay, so bila dia bagi x macam ni dalam bentuk infinity, so kalau x tu adalah nilai, so maksudnya x equal to a, kita akan baca kalau kita nak check limit tersebut exist ataupun tidak, kita akan tengok daripada kanan menghampiri nilai x equal to a dan daripada kiri menghampiri nilai x equal to a. So kita akan tengoklah dia punya nilai y dia berapa. So kalau sebelah kiri left side sama dengan sebelah kanan right side. Okay, kalau nilai y dia adalah sama, so kita akan cakap limit tersebut exist. So ini kalau x equal to a. Tapi kalau x tu adalah infinity, so infinity adalah nombor yang sangat besar. So bila nombor yang sangat besar, kita tak tahu nombor sebenar tu adalah berapa. Okay, sama ada 1000 ke 10,000 ke 999 ke. Okay, so kamu tak tahu dia punya exact number. So apa yang kamu akan baca, okay, cara bacaan dia adalah opposite daripada x equal to a. So kalau infinity, kita akan baca daripada x equal to 0 ke arah, so kalau dia adalah positif infinity, so kamu akan tengok daripada kosong ke arah positif lah. So ini adalah untuk positif infinity. So daripada kalau dia adalah x adalah negatif infinity, kamu akan tengok daripada kosong ke arah negatif infinity. So kamu akan tengoklah ke arah ke sana, so kamu ikut arrow daripada kosong tu ke arah positif infinity, so kamu akan baca berapakah dia punya nilai y dia. So sama juga
pada sebelah kiri pun kamu akan baca melalui daripada kosong, ikut je arah graf tu, line graf tu, sampailah ke arah negatif infinity, berapakah dia punya nilai y tersebut. Okay, so ini untuk infinity. So kalau soalan kita sekarang, kita nak tengok pada positif and negatif infinity. So dekat sini, sekejap saya padam dulu. Okay, so soalan yang pertama kita nak tengok x ni ke arah okay. X tu ke arah positif infinity. So bila positif infinity maksudnya nombor tu adalah nombor positif. So nombor positif daripada kosong ke arah positif side lah. So positif adalah sebelah sini. So maksudnya kamu tengok daripada kosong, ikut arrow graph tu. Okay, so ikut saja. And then ke arah positif infinity. So kamu nampak bila dekat sini dia akan pada line yang sama je. So dia akan straight line aja. So bila straight line, so bacalah dia punya nilai dia. So pada sini kita akan dapat y dia is equal to 4. So sebab tu kamu akan dapat y equal to 4. Okay. So kalau dia adalah negatif pula. So bila negatif infinity maksudnya nombor tu daripada kosong ke arah negatif side. So sama juga daripada kosong ikut je dia punya arrow graph tu. So ikut dia punya arrow graph tu. So kamu nampak graf tu bila dia semakin ke arah negatif, kita dapati graf dia tu dia akan menghampiri kepada satu nilai y, iaitu nilai y tu dia akan approach pada y equal to 1. So maksudnya dekat sini untuk sebelah negatif infinity, so kamu akan dapat y equal to 1. So bila kamu dapat positif dengan negatif infinity, jangan compare. Jangan compare, okay, left side dengan right side. Sebab apa? Nilai dia adalah berbeza. Positif infinity adalah untuk positif value. Negatif infinity adalah untuk negatif value lah. So nombor dia berbeza. Tapi kalau dia adalah x equal to a, kita kena compare. Sebab apa? Walaupun dia daripada kanan, dia akan menghampiri kepada nilai A tersebut. Sama juga daripada kiri, dia akan menghampiri nilai A. So bila dia menghampiri nilai yang sama, baru kamu boleh comparekan left side. Okay, ni adakah dia sama dengan kamu punya right side ni, right limit. Okay, kalau sama adalah exist lah. So ini kalau x equal to A. So kalau x equal to infinity, jangan buat right side comparekan dengan left side. Okay, salah sebab nombor dia adalah berbeza. So macam ni, ini je lah jawapan dia. So kita akan cakap limit tersebut exist. Okay, yang ni pun exist juga. Okay, so ini adalah soalan yang pertama dan soalan yang kedua. So soalan yang ketiga dia suruh tengok limit gx when x equal to 5. So x equal to 5, so padam pula. Okay, clear tadi yang untuk infinity? Clear ke? Clear madam, clear. Ya, madam. Okay, kalau boleh soalan limit ni adalah soalan paling senang sekali nak score. So kalau boleh try untuk jangan salah pada bahagian limit ni. Sebab bahagian limit ni lah yang kalau boleh kita nak score markah lebih, kita nak top up balik yang untuk differentiation ke integration ke. Okay, sebab biasanya soalan limit, soalan Laplace sepatutnya adalah soalan yang paling senang sekali kita nak skor markah. Okay, sebab kamu hanya masukkan dalam formula. Kalau limit ni hanya tengok directly daripada graf sahaja. Okay, so soalan yang kedua kita nak tengok x equal to 5. So bila dia nak tengok pada x equal to 5, okay, so bila x equal to 5, so maksudnya yang ini bila dia ada nilai baru kamu akan comparekan right limit, kita akan comparekan dengan left limit. Adakah value y dia adalah sama ataupun tidak. So maksudnya kamu kena test lah right limit and left limit. So first kali dia test untuk right limit. Okay, right limit maksudnya 5 from positive side. So maksudnya daripada kanan menghampiri x equal to 5. So sekarang test value kita adalah x equal to 5 yang inilah. So kamu buatlah dia punya garisan ni, tak nak buat pun tak apa. Okay, ni saya nak tunjukkan je lah. Yang ini adalah kita punya test value dia lah, x equal to 5. Okay, so daripada kanan adalah, so maksudnya daripada kanan kamu kena tengok. Daripada kanan sebelah x equal to 5 ni, ambil dia punya arrow, kita akan menghampirikan kepada x equal to 5. So dekat sini, x equal to 5, x equal to 5. Okay, so kita stop dekat sini. Adakah ini kita punya test value? Yes. So bila yes, stop lah. So bila stop, ambil dia punya nilai y dia daripada kanan. So daripada kanan dia stop dekat sini. So nilai kita adalah y equal to 4. So untuk right limit kamu dapat y equal to 4 lah. And then left limit pula yang bawah ni, yang kedua.
So untuk left limit, kamu akan tengok 5 daripada negative side. So dia letak limit x 5 negatif. So bila 5 negatif maksudnya 5 daripada kiri graf. Okay. So daripada kiri graf, so ini kita punya test value. So daripada kiri graf adalah daripada sini. Okay. Menghampiri x equal to 5. So tengok semua graf yang terlibat lah daripada sebelah kiri. So sebelah kiri kita ada graf ni. Okay. So continue. So kalau ikutkan graf ni adalah ke bawah terus. Tapi adakah ini kita punya test value? Tak. Okay, sebab bukan x equal to negative 5. Kita kena stop pada x equal to 5. So maksudnya kita continue lagi. Ikut je graf yang ada tu. Okay, x equal to 5. So continue. So dekat sini dia stop. So dia stop pada y equal to 4. So sama juga pada left limit dia stop pada y equal to 4. So bila dah ada right limit, dah ada left limit, baru kita comparekan nilai y adakah sama ataupun tidak. So sekarang bila kita comparekan, right limit kita equal to 4, left limit kita pun equal to 4 lah. So bila left dengan right ni dia punya value dia adalah sama, so maksudnya kita akan cakap limit tersebut exist lah. So exist pada y equal to 4. Kamu jangan mention exist saja memang dia exist. Kita nak tahu berapa nilai y tersebut. So bila kamu mention dia adalah exist, kena bagi tahu juga berapa nilai y untuk limit tersebut. So tulislah. So at last limit gx ni when x is equal to 5, okay, y dia is equal to 4. Okay, so kamu dapat dia punya nilai dia. Okay. So ini untuk soalan yang ni lah. So soalan yang seterusnya kita nak check continuity. So continuity pada x equal to 5. So sama juga, ini adalah kita punya test value kita lah, x equal to 5. Dia daripada soalan ketiga, kita bawa ke soalan keempat, dia ada dia punya continuous lah kat situ. Okay. So, kena ingat untuk continuity, okay, kita ada 3 cara untuk kita buktikan. Okay, kena gunakan 3 cara tersebut untuk kita buktikan yang dia adalah continuous. Yang pertama, kita kena provekan yang limit pada function tersebut adalah exist. Okay, so maksudnya kamu kena buktikan yang limit adalah exist. So macam mana nak buktikan limit adalah exist? Right limit must be equal with left limit. So maksudnya kamu kena cari right limit, cari left limit. Kalau dia adalah sama, okay, maksudnya limit tersebut exist. So bila exist, baru kita boleh move kepada step yang kedua. Tapi kalau kamu buat step pertama ni, nilai dia tak sama. So bila tak sama, dia adalah tak exist lah, non-exist. So bila non-exist, maksudnya step pertama ni dah tak valid. Bila dah tak valid, kita tak payah continue kepada step yang kedua lah. Sebab step pertama pun dah tak valid. Okay, so bila dia adalah equal, baru kamu move kepada step yang kedua. So sepatutnya kalau kita nak provekan yang limit tersebut exist, okay, left limit must be equal with right limit. Okay, so kena sama. So ini yang pertama. Yang kedua, okay, function pada x equal to a tu, kita mestilah dapat nilai dia lah. Contoh f(x) equal to a, kamu dapat jawapan dia, m. So yang ini pun let's say limit exist y equal to m. Okay, so kalau function ni kita nak tengok dia, okay, dalam graf tu kan kamu nampak nanti akan ada dot ataupun shaded ataupun unshaded. Okay, so kalau kita nak ambil untuk fx ni, biasanya kita akan tengok nilai y pada shaded point. Okay, so kalau dia ada 2 point macam ni kan. Okay, so kamu nampak pada x equal to 5 kita ada 2 point. Yang pertama adalah yang atas ni, yang kedua adalah yang bawah ni. Tapi kamu nampak yang atas ni dia unshaded, yang bawah ni dia adalah shaded. Kalau fx ni sepatutnya bila kita masukkan nilai x equal to a tu, kita akan dapat nilai y. So bila dapat nilai y, maksudnya y tu included and x also included. Kalau dia adalah unshaded, maksudnya y tu is not included, x also is not included lah. So bila tak included, maksudnya dia bukan part of the function. Okay, so kamu kena tengok kalau untuk fx ni adalah pada point shaded sahaja. Okay, so kalau yang ada shaded, so ambil lah nilai f dia. Tapi let's say dia ada 1 point sahaja unshaded, yang ini tak ada kan, contohnya lah tak ada Okay, so bila dia adalah unshaded, okay, tapi kita tahu fx kena ambil yang shaded saja. So kalau dia adalah unshaded, kita akan cakap dekat sini limit does not, fx tu does not exist lah. Because of what? Because of this point adalah unshaded punya region. So bila unshaded, y is not included lah.
Okay, so ini contoh kalau dia ada satu point sahaja iaitu shaded. Tapi untuk example kita ni, kita ada 2 point lah, shaded and unshaded. So kalau dia ada 2 point, kamu kena ambil yang shaded tu. Okay, dia punya nilai Y bagi yang shaded point. Okay, so yang ketiga, syarat yang ketiga, okay, daripada syarat yang pertama, nilai Y dia kena sama dengan syarat yang kedua. So itu adalah pada prosedur yang ketiga lah. Okay, so kita tengok dia punya method dia. So first kali kita kena proofkan yang limit tersebut exist. So tadi pada step yang ketiga ni kamu dah proofkan kan sebab nilai yang sama x equal to 5. So kamu tak payah buat lagi sekali, gunakan sahaja jawapan daripada sini lah. So memandangkan yang limit tersebut exist, so kita akan cakap lah limit exist pada y equal to 4. Okay, sebab apa tadi kamu dah buat pada step yang ketiga. So just ambil dia punya jawapan sajalah. So limit exist. So bila exist, baru kita boleh move kepada step yang kedua. So step yang kedua kita nak tengok when x equal to 5, what is the value of f function tersebut. So kena ingat kalau f ni kita akan ambil yang shaded point sahaja. So sekarang kita ada dua, unshaded dengan shaded. So bila macam tu, kita akan ambil point pada shaded region ni. So ambil lah shaded region, berapa nilai y dia. So ni nilai y dia adalah negative 3. So kamu akan dapat when x equal to 5, kita punya f ni adalah negative 3. Okay, so last one, kita kena proofkan adakah step pertama, step kedua nilai dia sama ataupun tidak. So sekarang step pertama nilai dia adalah 4. Step yang kedua nilai dia adalah 3. So tak sama. So bila tak sama, limit tak sama is not equal with the function x equal to 5. So kita akan concludekan yang gx tu is not continuous at x equal to 5. So maksudnya dia tak continuous lah. So kalau kita tengok pun daripada sini, kita nampak kalau continuous tu adalah kalau secara logiknya lah, secara mudah fahamnya. Okay, kalau kamu gerakkan pen tu, kamu tak akan angkat pen tu pindah kepada point yang lain lah. Contohnya kalau macam ni kita nampak dia bergerak dekat sini, tapi pada x equal to 5 tu dia akan angkat point dia, sama ada x tu dekat sini ataupun dia akan bergerak kepada point yang bawah ni lah. So bila kita dah angkat sahaja point tu pindah kepada point yang lain of y ni, so maksudnya sepatutnya dia bukan continuous function. Okay, so itu adalah contoh lah macam mana kita nak cakap secara mudahnya what is continuity. Okay, so ini adalah untuk limit. So next one. Madam. Ya? Saya nak tanya. Macam boleh tak Madam ulang macam mana boleh dapat F5 sama dengan negatif 3? F5 sama dengan negatif 3? Yang nombor 2 tu. Itu, saya kurang faham tadi. Itu kalau kita nak ambil F tu, biasanya kita akan tengok kan dekat maksudnya sekarang test point kita kan dekat x equal to 5 ni kan. Okay, so kalau F tu sebenarnya nilai yang kita masukkan nilai X tu, kita akan dapat dia punya nilai Y dia. Okay, so kalau dia yang kita dapat calculate nilai of Y tu, maksudnya dekat situ Y tu is included dalam kita punya part of the function tu lah. Okay, so bila dia adalah included, sepatutnya point tersebut bila kita markkan dalam graph tu, dia mestilah dalam bentuk shaded point. Okay, so sebab apa? Y ni included. Kalau Y tu not included, macam kita belajar range tu kan. Okay, so bila not included, kita akan letak Y tu unshaded point. Maksudnya Y tu is not included. Dia bukan part of the function ataupun dia bukan range untuk graph tersebut. Okay, so kalau function ni, yang step yang kedua ni, okay, biasanya kita akan ambil nilai Y yang dia included lah. So bila included, daripada graph kamu akan tengok pada yang shaded point sahaja. So untuk graph kita ni, kita ada 2 point, unshaded dengan shaded. So kalau kita nak ambil nilai F when x equal to 5, kamu nak kena pilih sama ada yang satu ke yang kedua ni. So macam mana kamu nak pilih? Kamu kena tengok pada point yang shaded sahaja. So yang shaded yang bawah ni lah yang kita ada, yang kita lorekkan ni. Okay, x equal to 5 ni yang ini. Okay, so kamu akan ambil yang inilah nilai y dia. Kita tak akan ambil nilai yang ini sebab ini adalah unshaded. So bila dia unshaded, y is not included. Okay, untuk f mestilah included dia punya nilai y. So kalau included, kamu kena ambil yang shaded sahaja. Okay, boleh ke? Faham ke explanation tadi tu? Faham. Boleh Okay, so maksudnya ini contoh kalau dia bagi 2 point maksudnya ada unshaded, ada
ada yang shaded. Contohnya dalam kamu punya paper tu nanti kan, contohnya dalam paper tu dia bagi yang unshaded, dia bagi yang unshaded. Yang ni contohnya tak ada Okay. Let's say lah dia tak ada. Okay, tak ada. Okay, untuk F ni kamu kena tahu. Tadi saya bagi tahu kan, kalau nak ambil F kena yang Y included. So bila Y included yang shaded sahaja. Tapi dalam graf kita sekarang dia bagi unshaded. So bila unshaded maksudnya kamu tak boleh ambil lah dia punya nilai Y. So maksudnya dekat sini F kita adalah does not exist. Sebab apa? Y yang ini is not included. Okay, ini contoh soalan kalau dia tak bagi yang shaded punya point, dia bagi yang unshaded sahaja. Okay, kalau macam contoh yang ni dia bagi dua-dua, so kamu boleh pilih lah. Contoh kalau dia tak bagi, dia bagi yang unshaded saja yang tak ada lorek, maksudnya Y tu tak ada lah. Bila Y tak ada, does not exist. Okay, so kita move kepada soalan yang seterusnya. So soalan yang seterusnya, okay, so tadi dah soalan yang A, yang B ni kita nak cari limit. Okay, so ingat bila nak kira limit, kena ingat, tolong buat benda ni. Okay, bila nak kira limit, step pertama, okay, substitute dulu nilai X tersebut. Substitute dulu, tolong substitute. Jangan terus nak conjugate lah, factorize ke, jangan. Okay, substitute dulu nilai tu. Kalau nilai tu exist, okay, kita akan stop. Maksudnya itulah jawapan kita. Okay, tak payah nak buat conjugate ke, tak payah nak buat factorize. Kadang-kadang soalan tu tricky, kita nampak macam boleh factorize tapi sebenarnya bila kita masukkan nilai kita boleh dapat jawapan terus. Okay, so kalau boleh dapat jawapan terus tak payahlah nak buat factorize ataupun conjugate. So step pertama, tolong substitute dulu nilai X tu. Kalau ada nilai, stop. Tak payah nak conjugate ataupun factorize. Tapi in case kalau kita masukkan nilai X, kita dapat math error, iaitu contoh kosong per kosong ke, nilai perkan dengan kosong ke, baru kita move kepada step yang kedua, sama ada kita akan conjugate ataupun kita akan factorize. Okay, so kamu kena pilihlah sama ada dua. So biasanya kalau conjugate ni bila dia ada square root, kalau factorize ni bila function tu adalah x to the power of n, biasanya. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. So soalan yang pertama ni, so kamu nampak ini adalah kita punya soalan kita Okay, so limit x tambah 1 per x over x minus 1 per x. So apa yang dia try buat, okay, ini kan pecahan bahagikan dengan pecahan kan. So bila pecahan bahagi pecahan tak boleh. So kita kena tukarkan kepada darab. So kamu samakanlah dia punya pembawah ni. X tambah 1 per x, so kamu akan dapat yang atas ni bila samakan, okay, kamu dapat X tambah 1 per X. Yang ni kamu samakan sendiri Okay. So kamu dapat dia punya jawapan dia. So yang bawah ni pun kamu samakan dia. So bila samakan dia, pecahan bahagikan dengan pecahan, okay, dia akan jadi macam ni. X tambah 1 per X bahagi X tolak 1 per X. So kita tak boleh kalau bahagi kan untuk pecahan. So kita akan tukar kepada darab. So bila tukar kepada darab, X tambah 1 per X. So bahagi tukarkan kepada darab. So yang belakang ni dia akan terbaliklah position dia. So yang bawah akan naik atas, yang atas akan turun bawah. So cancel, yang tinggal adalah X tambah 1, X tolak 1. So bila kita masukkan nilai X equal to 0, so kosong tambah 1 sama dengan 1, kosong tolak 1 sama dengan negatif 1. So 1 bahagi negatif 1 sama dengan negatif 1. So kamu nampak sebenarnya yang ini kamu tak payah pun nak buat factorization ataupun conjugate. Just masukkan nilai, okay, modify sikit dia punya position, bahagi semua tukar kepada darab. So kamu akan dapat dia punya nilai Y tersebut. Okay, so Y dia exist lah pada X equal to 0. Okay, sebab ini mula-mula kalau ikutkan, kalau kita nak masukkan dekat sini, sekejap saya padam. Okay, X tambah 1 per X, so X kosong kan kalau kita masukkan, yang ni X kosong 1 bahagi X. So kita tahu kalau nombor, okay, bahagikanlah dengan kosong, kamu akan dapat math error. So sebab tu dia samakan pembawah dia ni, okay, samakan pembawah dia, okay, and then tukarkan bahagi ni kepada darab, and then baru masukkan nilai Y. So kamu akan dapatlah dia punya value of Y tersebut. Okay, so ini soalan yang pertama. So soalan yang kedua, okay, so soalan yang kedua sama juga, limit X equal to 2 untuk function yang ni. Okay, masukkan nilai dulu. So bila kamu masukkan nilai, kamu nampak yang bawah ni 2 kan, so 2 kuasa 2 sama dengan 4. So 4 tolak 4 kosong. So kita tahu any number A bahagikan dengan kosong, so kita akan dapat
mat error. Okay, so yang ni kamu dah masukkan nilai, so baru kamu nampak sebenarnya mat error. So bila mat error, kamu baru boleh proceed sama ada nak conjugate ataupun factorize. So yang ni ada dua, kita ada square root, kita ada x kuasa n. So maksudnya kita boleh buat conjugate dan factorize. Tapi biasanya antara conjugate dengan factorize, kita nak try hilangkan dahulu dia punya square root ni. So kamu akan buat dulu conjugate. Okay, yang x kuasa n ni tak ada masalah sebab kita boleh belakang-belakang nanti baru kita boleh factorize. Tapi kalau untuk square root ni kan susah kan kita nak hilangkan. Cara dia hanyalah conjugate sahaja. So apa yang kamu nak buat supaya equation tu tak complicated, hilangkan dahulu conjugate tu lah. So conjugate ni maksudnya yang atas ni lah kamu kena conjugate kan. So conjugate, tukarkan salah satu simbol, sama ada kamu nak tukarkan simbol yang depan ataupun tukarkan simbol yang belakang. Let's say saya nak tukar simbol yang belakang ni. Okay, so tolak. So bila tolak dia akan jadi tambah. So yang ini darabkan dengan conjugate. So yang bawah pun akan darabkan dengan benda yang sama, conjugate tersebut. Okay, so darabkanlah. And then ingat, kalau dia adalah conjugate, okay, conjugate, okay, kamu akan expand ataupun darabkan untuk function yang ada square root sahaja. Square root dengan dia punya conjugate. So maksudnya sekarang yang ada square root ni untuk original function adalah yang atas ni kan. So kamu akan kembangkan ataupun darabkan dengan yang atas sahaja, yang bawah tu tak payah kembangkan, biarkan dia sahaja. Okay, itu ada punya tips dia lah. Okay, so yang ada square root, darabkan dengan dia punya conjugate. Yang tak ada square root tu kamu tak payah kembangkan, biarkan dalam equation tu sahaja. Okay, kena ingat jangan kembangkan. Sebab apa? Nanti last pun kamu kena factorize lagi sekali. So tak nak pening-pening, tak nak factorize bila berhujung kan, kita terus buat awal-awal tu. So tak payah kembangkan, kumpulkan yang factorize tu dekat luar. Okay, so hanya kembangkan function yang ada square root sahaja. Okay, so kembangkanlah 3 darab 3 9, dan 3 darab ni 3, dan ni darab 3, dan negatif square root tak darabkan dengan positif square root. So kembang kamu dapat, kalau square root darabkan dengan square root akan hilang jangan tiba-tiba ada square root lagi. Sebab apa? Kalau kita ada contohnya macam ni macam ni saya cakap, a to the power of 1 over 2 darab a to the power of 1 over 2. Sebab base dia sama, x tambah 7, x tambah 7. And then ini kuasa 2, 1/2, 1/2. So bila base sama, darab, okay, so kita akan tambahkan dia punya power lah. So kita akan dapat a 1/2 tambah 1/2. So 1/2 tambah 1/2 sama dengan a 2/2, which is equal to a to the power of 1. So sebab tu kamu akan dapat x plus 7 sahaja to the power of 1 lah. Okay, so kena ingat yang tu. So then ada satu, kalau ada negatif, yang ni pun kena ingat, kalau ada negatif tolonglah ada negatif, lepas negatif try buat bracket. Okay, sebab apa? Negatif ni sebenarnya adalah untuk kesemua function yang belakang. Kalau kamu tak letak, nanti macam kamu lupa tau. Contohnya kamu macam korang ingat tapi sebenarnya tak ingat pun. 9 tolak x tambah 7. Sebenarnya kita kena buat bracket, tapi bila kamu tiba-tiba terlupa kan tengah nak buat final, fokus sangat, okay, kamu terlupa nak buat bracket. Nanti kamu hanya tolakkan 9 tolakkan dengan x tambah 7. So jawapannya jadi lain lah nanti. 9 campur 7 sama dengan 16 tolak x. Kan lain jawapannya, 16 tolak x dengan 2 tolak x. Lain lah jawapannya, nanti kamu tak boleh nak cancel kan. Okay, so sebab tu saya kata kalau ada negatif, practice kan. Okay, ada negatif je, try buat bracket lepas negatif tu untuk menunjukkan yang negatif ni kamu kena negatifkan pada function yang belakang tu lah untuk semua function tersebut. Okay, so kamu praktiskan buat dia punya bracket tu. So macam ni saya letak bracket lah. So negatif function yang belakang adalah yang ni lah, x tambah 7, x tambah 7 darabkan. Okay, so 9 tolak x, negatif positif, so jadi negatif 9 negatif 7 lah. So 9 tolak 7 sama dengan 2 negatif x, so tolakkan dengan x, so kamu dapat. And then bila sampai sini kamu dah conjugate kan, try masukkan nilai lagi, dapat tak jawapan? So bila kamu tengok 2 tolak 2 kosong, yang bawah pun sama. Okay, yang bawah kan tadi kan x square tolak 4 kan, dia punya jawapan dia kan. So 2 kuasa 2 4, 4 tolak 4 pun kosong. So kamu masih lagi dapat kosong pun kosong. So kalau ikutkan ini lagi, masih lagi mat error. So bila mat error, apa yang kita akan buat? Okay, dah buat conjugate kan? Okay, dah buat conjugate, kita tengok pula boleh tak kita factorizekan pula. Okay, so kita tengok yang bawah ni sebenarnya kita boleh factorizekan. Okay, x kuasa 2 tolak 4. So sebab tu saya kata yang kena kembangkan, darabkan hanya yang ada square root sahaja. So yang tak ada square root tak payah kembangkan dia sebab nanti kamu susah nak
factorizekan lagi sekali. Okay, so yang bawah ni tadi kamu factorizekan. So x square minus 4 sama juga dengan x plus 2 x minus 2. Tapi sekarang function yang atas ni bila kita nak cancelkan dengan yang bawah, dia dah hampir kurang sama tau. Yang ni x tolak 2, yang ini 2 tolak x. So yang ini tukarkan dia kepada bentuk x tolak 2. Macam mana nak tukar? Factorizekan negatif terkeluar lah. So bila negatif keluar, contohnya x ni kan. So bila negatif x ni keluar, yang tinggal adalah positif x. So 2 ni positif kan. So bila negatif ni dah keluar, yang tinggal adalah negatif 2. Okay, bila kita kembangkan balik, negatif x positif 2. Samalah. Okay. So bila dah sama, okay. So kamu nampak ada faktor yang sama. X tolak 2, X tolak 2. Sama kan? So bila sama, kita boleh cancelkan. So sebab tu yang ini, dia keluarkan negatif. Okay. So tinggal X tolak 2, X tolak 2, cancelkan dengan X tolak 2. So bila X tolak 2 cancel, yang tinggal adalah 1 perkan dengan X tambah 2 darabkan dengan 3 tambah square root X plus 7. Okay. So kamu dah buat conjugate, kamu dah buat factorize. Masukkan balik nilai X tersebut. So bila kita masuk, kita akan dapatlah 1/24. Okay. So ini adalah contoh dia lah. Okay, jawapan dia. Okay, so faham tak yang ni? Boleh tak conjugate dengan X factorization untuk limit? Boleh. Boleh. Okay, kadang-kadang soalan dia boleh masukkan dua-dua sekali tau. Maksudnya dia nak conjugate dengan factorize. Kadang-kadang soalan dia nak satu-satu, sama ada conjugate ataupun factorize lah. Okay, so ini contoh dia nak dua-dua sekali. So kalau dua-dua sekali, biasanya kita akan conjugate dulu sebab kita nak hilangkan dulu square root tu. Okay, baru kita factorizekan. Okay, so let move kepada soalan yang seterusnya, C. Okay, so dia kata a function, okay, ni adalah HT dia lah, where A is a constant. So A ni adalah constant. And then find the value of A so that limit ni exist pada T equal to 2. So bila dia kata limit tersebut exist pada T equal to 2, so T equal to 2 maksudnya daripada kanan menghampiri 2, kamu akan dapat nilai yang sama juga daripada kiri menghampiri 2. So maksudnya let's say daripada kanan menghampiri 2 kamu dapat nilai dia adalah M, daripada kiri menghampiri 2 pun kamu akan dapat nilai dia adalah M. Sepatutnya sama sebab dia kata exist. Okay, so sekarang kamu tengok kita punya daripada sebelah kiri, okay, x less than t less than 2. Function kita adalah a t kuasa 3 tambah 5. So daripada sebelah kanan kita ada 2, tapi kita akan ambil yang dekat lah sebab ini t kuasa 3 kan. Okay, sebab kita akan tengok kalau limit kita akan tengok yang menghampiri 2 saja. So yang menghampiri 2 function yang ni lah. Okay, so yang menghampiri 2 daripada sebelah kanan kita ada t square tolak 3t tolak 1. Okay. So memandangkan dia kata limit tersebut exist, so maksudnya nilai yang ini, nilai y dia mestilah sama dengan nilai y yang ini pada t equal to 2. So apa yang kamu akan buat? Masukkan dulu dia punya left limit. Contohnya left limit kita adalah t sama dengan 2 kan. So masukkan a, t sama dengan 2. So left limit adalah yang ni lah. Okay, 2 kuasa 3 tambahkan dengan 5. So kamu akan dapat jawapan dia dengan 8A tambah 5. So ini left limit. And then right limit pula buat. So right limit kita yang sebelah kanan yang inilah. So masukkan. Okay, 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tolakkan dengan 1. So kamu akan dapat berapa jawapan dia? Negatif 3. So negatif 3. So bila dia kata limit tersebut exist, maksudnya left limit is equal with left limit. So equalkan lah 8A tambah 5 sama dengan negatif 3. So sama dengan negatif 3, carilah A. So A sama dengan negatif 3 tambah 5 bahagikan dengan 8. So kamu akan dapatlah dia punya jawapan dia. So dekat sini jawapan dia adalah A is equal to negatif 1. Okay. Negatif 3 campur, bukan campur, tolak. Sorry, tambah, pindah jadi, tambah, pindah selesai jadi tolak lah. So negatif 8 bahagi 8 sama dengan negatif 1. So kamu akan dapat jawapan dia sama dengan negatif 1. Okay. So next one, determine whether HT is continuous at T equal to 3, justify your answer. So sekarang dia nak tengok pada T equal to 3. T equal to 3, yang inilah T equal to 3 daripada sebelah kiri, T equal to 3 daripada sebelah kanan. Okay, so saya padam yang bawah ni, boleh? Boleh kamu tengok skema je lah nanti.
Kamu kena tengok yang terlibat tu dia punya function tu pada point tersebut saja. Jangan ambil semua function, ambil yang menghampiri betul-betul dekat point tersebut. Okay, so sekarang kita nak tengok pada t equal to 3. So daripada sebelah kanan kamu kena tengoklah yang t greater than 3. Yang greater than 3 yang sebelah sini lah, sebelah kanan. So function dia adalah t sama dengan 6. Daripada sebelah kiri yang menghampiri betul-betul pada t equal to 3 adalah function yang ini. So kita ada t square tolak 3t tolak 1. Okay, so ini adalah kita punya test value kita lah. So dia nak check continuous. So kena tengok continuous 3 cara kan, 3 step dia. Yang pertama kita kena provekan yang limit pada ht tu when t is equal to 3 is exist. Okay, yang kedua kamu kena tengok function when t equal to 3. Okay, berapakah nilai dia. Okay, so first kali kita provekan lah limit tersebut adakah dia exist ataupun tidak. Okay, so test daripada right limit. So right limit adalah yang inilah, daripada kanan menghampiri kepada t equal to 3. So masukkan 3 campur 6 so sama dengan 9. Okay, so ini adalah right limit. So left limit masukkan pula daripada sebelah kiri menghampiri 3. So ini adalah kita punya function dia lah. So masukkan 3 kuasa 2 tolak 3 darab 2 3 darab 3 tolak 1. So kamu akan dapat jawapan dia sama dengan negatif. Kalau ikut sini lah saya terus masuk skema mana. Okay, left limit dia kamu dapat negatif 1 yang ini. Okay, untuk left limit, right limit kamu dapat 9. So limit mestilah exist kalau right limit equalkan dengan left limit. Tapi bila kamu tengok sekarang right limit kita 9, left limit adalah negatif 1. So tak sama. So kita boleh conclude lah bila tak sama, right limit is not equal with left limit. Okay, so bila not equal kita akan cakap limit tersebut does not exist. So bila does not exist kita tak payah proceed lah kepada step yang kedua sebab step yang pertama pun dah tak valid. Okay, kalau continuous step pertama mestilah exist. So bila dah tak exist tak payahlah nak move kepada step yang kedua. Okay, terus kita cakap limit does not exist. Okay, maksudnya bila does not exist limit is not continuous pada x equal to 3. Okay, so ini adalah contoh dia. So tak payahlah nak pergi kepada step yang kedua yang function f tu. Okay, so hanya check daripada limit pun dah tak valid. So bila dah tak valid, itulah jawapan kamu. Okay, so faham jangan tiba-tiba tak valid does not exist step yang pertama, check juga step yang kedua. Bazir dakwah pen je. Okay, so ini adalah contoh soalan yang pertama. So soalan yang kedua, kita nak tengok pada differentiation. Okay, so differentiation. So ini adalah kita punya function r cos square theta 3 plus 1 minus e square over theta to the power of 3 over 2. Okay, so maksudnya kita punya function r respect to theta. Bila differentiate dia adalah dr over d theta. Okay, so macam mana nak differentiate? Okay, so sekarang bila kita ada function ni, okay, so cos square. So cos square apa yang kita akan buat dia sama macam konsep u to the power of n. Any function to the power of n. So u ni adalah any function boleh jadi exponent ke, ln ke, trigo ke. Okay, so bila kita ada u to the power of n, kita nak differentiate macam mana? Kita akan bawa n ke depan and then darabkan dengan function u ni balik, and then power ni kita akan tolakkan dengan 1, and then jangan lupa darabkan dengan hasil differentiate function yang dalam ni, du perkan dengan dx. Okay, so maksudnya dekat sini ini adalah kita punya function lah. Okay, so cos square theta, so square ni kita bawakan ke depan and then square ni tolakkan dengan 1 lah. So kamu akan dapat jawapan dia macam ni. Okay ni lah. So nampak so 2 bawa ke depan, so 2 cos. Sekejap Okay, so bawa lah yang square 2 ke depan and then 2 ni tolakkan dengan 1 akan jadi 1. So akan dapat 2 cos theta cube plus 1. Okay, ini baru yang ni. And then jangan lupa darabkan dengan du perkan dengan dx. So maksudnya ini function kita. So darabkanlah. So cos theta cube plus 1. So cos differentiate akan dapat sin.
And then sin ni, dalam sin ni pun ada function kan, sebab apa? Kita tahu kalau kita ada cos u, kita akan dapat sin u darabkan juga dengan du per dx. So maksudnya kita akan ada dua du per dx. Satu yang ini hasil differentiate daripada cos, and then lagi kita ada yang ini juga du per dx untuk daripada cos tu sendiri. Okay. So darabkanlah. So kamu akan dapat 2 cos theta cube plus 1 darabkan dengan hasil differentiate cos. So cos akan dapat sin. And then sin ni bila differentiate pun kita kena differentiate juga function yang dalam trigo tu. So kamu akan dapat 3 theta square. So 1 akan dapat kosong lah. Okay. So ini adalah kita punya function kita. So next one. Okay, yang ini okay. So yang ini pula. Okay, so ingat bila dia ada eksponen pun, okay, kalau eksponen tu bukan kuasa X, maksudnya dia adalah constant. Okay, sebab apa? E kuasa 2, bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat nilai, bukan function. So bila nilai, ni adalah constant. Sama juga macam 2X. So 2 ni adalah constant. Okay, so selagi kamu tak nampak E kuasa X, so dia masih lagi constant lah. So bila constant, kamu tak payah risaukan dia. Sebenarnya kalau nak differentiate, constant ni kita boleh letak luar sahaja, differentiate yang ada theta sahaja. Okay, so macam yang ni, okay, constant kan. So bila constant, dia naikkan yang theta ni sebab kita nak differentiate respect to theta. So theta je lah yang kita tengok. Okay, so bila dia differentiate, dia naik ke atas sebenarnya. E kuasa 2 darabkan dengan theta negatif 3 per 2. Okay, sebab kita nak differentiate kan. Okay, so theta differentiate, yang ini constant, biarkan saja. So negatif 3 per 2 bawa ke depan. Okay, and then 3 per 2 tolakkan dengan 1. So kamu akan dapatlah jawapan dia sama dengan so ini salah betul lah. Okay, so ini negatif saya tak nampak lah. Okay, so negatif 3 per 2 darabkan dengan negatif akan jadi positif 3 per 2. E kuasa 2 sebab dia constant kan, tak payah nak factorize, tak payah nak differentiate lah. And then negatif 3 per 2 tolakkan dengan 1, so kita akan dapat negatif 5 per 2. Okay, so negatif 5 per 2 kita boleh turunkan bawah, so kamu akan dapat jawapan yang ini. Okay, faham tak yang ni untuk differentiate? Boleh tak? Boleh ke? Kali lagi Mat. Boleh Boleh. Okay. Ulang So, balik Adam. yang mana? Yang Perlu lah awak ni. yang baris kedua tu. Baris kedua, yang ni Yang ni? Dari depan dia. Oh, yang depan Okay, so kiranya kalau cos ni, okay, dia macam konsep u to the power of n. So n bawa ke depan, and then n ni tolakkan 1, and then kena darabkan lah dengan hasil differentiate du per dx tu. Okay, lagi satu saya nak cakap. Differentiate, tolong tengok table dulu nak differentiate. Jangan memandai differentiate sendiri kalau rasa tak yakin. Okay, so bila ikut table ni, sekejap tengok table differentiate tu ada tak sini? So kita ada ni, tempat ni. Bila kita ada function to the power of n, kamu boleh gunakan cara ni. Maksudnya n bawa ke depan, n tolakkan dengan 1, and then darabkan dengan hasil differentiate function yang dekat dalam tu. Okay, so maksudnya untuk kita punya soalan tadi, sekejap saya padam. Okay, so kita punya function ni tadi, ini merah lah. Okay, so maksudnya 2 ni kita bawakan ke depan, so jadilah 2 cos theta cube tambah 1. Okay, and then darabkan dengan hasil differentiate cos theta cube tambah 1. So cos theta cube tambah 1 kamu kena buat lah. So maksudnya ini kan, so kita akan dapat 2 cos theta cube tambah 1. So ini sekarang kita punya u kita. So u kita sekarang adalah, sebab kamu kena darab du perkan dengan dx. So u ni adalah function yang dekat kuasa ni, function dia lah. So u kita adalah cos theta cube tambah 1. So kena ingat, sama juga kalau kita ada function cos u, okay, dekat bawah ni ada kan function cos, mana lagi? Okay, bila kita ada cos u, differentiate kita akan dapat negatif sin, okay, u darabkan juga dengan du per dx. So u ni adalah daripada function cos tu juga. So kita akan ada 2 du per dx tu sebenarnya. So dia punya jalan kira panjang sikit lah. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, cos kita ni bila kita differentiate, cos akan dapat negatif sin, and then darabkan dengan du per dx. So du kita adalah daripada sini. So tulis balik u sama dengan theta cube tambah 1. So bila kita differentiate du per d theta sama juga dengan, so theta cube sama dengan 3 theta square. So constant ni sama dengan
1. So masukkan balik jawapan dia, ini adalah jawapan yang ini, jawapan yang ini masukkan dekat sini. Okay, so kamu akan dapat nanti bila kumpulkan 2 cos theta cube tambah 1 darabkan dengan du per dx. So du per dx adalah daripada differentiate yang ni lah. Okay, so kamu akan dapat negatif sin theta cube tambah 1 darabkan dengan du per dx. So du per dx tu yang ini lah. Darabkan dengan 3 theta square. So sebab tu kamu akan ada banyak sini. Ini 2 samalah 2 cos darabkan dengan hasil differentiate cos darabkan dengan hasil differentiate function dalam cos tu sendiri. Okay. And then yang kedua ni adalah function yang ni. So sekarang kita punya function dr over d theta. So kita punya function mestilah respect to theta. Yang ini e kuasa 2 kan. So bila e kuasa 2 ni sebenarnya dia bukan function dia constant. Kalau kamu masuk calculator kamu akan dapat nilai. Bukan function tu adalah bila kita masukkan dalam calculator kamu tak akan dapat nilai. Tapi kalau kamu dapat nilai so itu adalah constant. Okay. Cuma dia dalam bentuk eksponen sahaja. So bila ni constant, kamu tak payah risau lah. Okay, walaupun dia adalah eksponen. So ini theta, kita kena naik ke atas. Sebab apa? Dalam function nak differentiate, tak ada pun untuk pecahan yang bawah. Okay, tak ada pun yang per. Okay, yang ada adalah x to the power of n. So maksudnya macam mana nak buat? Daripada yang bawah ni, okay, kita kena naikkan atas lah. So bila naik atas, dia akan jadi negatif. Dari sinilah. Okay. So dia akan jadi E square, so theta ni atas, so theta negatif 3/2. So kita nak respect to theta, ini adalah constant. So constant biarkan saja. So tolak kan, tolak. So bawa je lah ke depan, differentiate x to the power of n. So yang ini bawa kan ke depan, so negatif akan jadi positif. So 3/2 E kuasa 2 theta 3/2 tolakkan dengan 1. Negatif 3/2 tolak 1. So negatif 3/2 sama dengan negatif 5/2. Sama macam ni lah. Okay, and then negatif kan. So saya turunkan balik ke bawah untuk jadikan dia positif. Okay, so kamu akan dapat dia punya jawapan dia. Okay, so boleh tak? Faham tak? Boleh Boleh. Okay, boleh Boleh. Dia kalau ni try lagi buat lagi sekali. Faham ke tak kamu punya tu? Okay, sebab untuk cos ni dia ada banyak function tau. Dalamnya ada kuasa ni, maksudnya kamu kena differentiatekan u ni, and then dekat u ni pula ada, dalam ni pun ada function untuk cos tu. So yang ni pun kamu kena jadikan dia u juga. So dia akan ada 2 du over dx tu. Okay, so next one kita nak tengok implicit. So implicit ni kita gunakan bila kita tak boleh nak differentiate function, kita tak boleh jadikan dy dx sebagai subjek. Okay, kejap saya pandang mana ni. Okay, makin banyak ni. Okay, so ini adalah kamu punya function. Okay, nak cari dy dx, so kita nak gunakan implicit. So implicit maksudnya kamu kena differentiate sebelah kiri dan sebelah kanan lah, sebab kita tak boleh jadikan y sebagai subjek. Okay, so differentiate dulu sebelah kiri. Sebelah kiri differentiatekan d per dx, and then sebelah kanan pun differentiatekan d per dx juga. Okay, so bila differentiate kamu akan dapatlah. So sebelah kiri kita ada 2 ln x square tolak 3y. Okay, so bila ln, kena tengok balik lah table ln tu. So table ln tadi dia kata kalau kita ada function ln, so kita akan dapat ln u sama dengan 1 per u darabkan dengan du per dx. Okay, so saya tengok ramai bila differentiate dia lupa nak darabkan dengan du per dx. Dia hanya differentiate yang function tu saja. Tak boleh salah kena darabkan juga dengan du per dx. Okay, so kita punya function sekarang yang ini mana tadi? Okay, so ini kita punya lah 2 ln u. So bila kita differentiate sepatutnya kita akan dapat 1 per u darab du per dx. Ini adalah ln u. Okay, so u ni function pada ln tersebut. So bila kita differentiate kamu akan dapat 2 per u. So u kita adalah x square tolak 3y square. Okay, so ini adalah 1 per u.
jangan lupa darabkan juga dengan du per dx. So du per dx adalah daripada function u untuk ln tu. So ini kita punya u kita. Okay, yang ni u. So differentiatekanlah x square sebab kita nak respect to x kan. So maksudnya yang x sahaja sepatutnya yang kita boleh differentiate macam biasa. So x square akan dapat 2x. So yang ini y kan. So bila y kena tengok kita nak differentiate respect to x sahaja. So kalau yang ada y, kamu kena buat satu lagi extra. Differentiate macam biasa. So 3y square. So 2 bawa ke depan so akan dapat 6y. So bila dia adalah y, kamu kena tambah lagi satu darabkan dengan dy per dx. Kalau dia adalah function y. Okay.